Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak share kepada anda semua tentang tips ataupun kaedah pembelajaran yang berkesan yang anda boleh praktikkan. Memandangkan sekarang ni majority of us are now facing online learning, and these tips anda boleh amalkan juga walaupun maybe selepas ni dah tak ada online learning. 4 tips yang saya hendak kongsikan kepada anda semua ialah yang pertama, anda perlu wujudkan ruang pembelajaran yang kondusif, dan bila anda berada di tempat tu anda akan rasa vibes nak study. So tempat tu mestilah selesa, selamat dan juga tidak mudah diganggu. So kalau di sekolah anda ada kerusi dan meja, so benda yang sama juga anda perlu sediakan di ruang pembelajaran anda tu. Anda perlu sediakan meja dan juga kerusi. So tak kisahlah anda nak gunakan meja makan ke atau meja apa pun sekalipun. So anda perlu sediakan meja dan juga kerusi. Ni anda boleh dapat meja dengan harga yang murah. Contohnya kat Shopee ada penjual yang menjual meja dengan harga RM15 sahaja. So pentingnya ada ruang pembelajaran yang kondusif, yang selesa ini dapat membantu anda untuk mengulang kaji ataupun belajar dengan lebih efektif, dan juga dapat membantu anda supaya kekal fokus ketika anda mengulang kaji pelajaran. Tips yang kedua ialah anda kena fokus ketika belajar. So bunyinya agak klise kan, tapi anda kena praktikkan jugalah, iaitu anda kena fokus ketika belajar. Jadi macam mana nak kekal fokus ketika anda belajar ataupun sewaktu anda membuat ulang kaji pelajaran? Jadi ada satu tips yang boleh anda praktikkan untuk anda kekal fokus ketika belajar, iaitu dengan menggunakan Pomodoro Technique. So, apa itu Pomodoro Technique? Teknik Pomodoro adalah kaedah pengurusan masa. Teknik ini menggunakan pemasa untuk membahagikan sesuatu kerja menjadi satu set selang masa yang dipisahkan dengan waktu rehat. Kebiasaannya, teknik ini menggunakan formula 25 minit bekerja, 5 minit berehat, dan diulang sebanyak 4 kali, yang mana jumlahnya adalah selama 2 jam. Efektifnya untuk teknik Pomodoro ini, ia dapat meningkatkan produktiviti dengan berehat berjadual pendek secara berkala. Jadi kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut tentang Pomodoro Technique ini, anda boleh tengok video ML Studio. Jadi dia ada terangkan dengan terperinci apa itu Pomodoro Technique. Maksudnya kat sini, mengikut Pomodoro Technique, anda akan ada 25 minit untuk study dan 5 minit untuk berehat. Let's say kalau anda nak tukar waktu 25 minit tu kepada 30 minit ataupun 35 minit terpulang kepada anda. Jadi anda akan selepas saja anda habis study, anda akan diselangi dengan waktu rehat, dan selepas waktu rehat anda sambung study pula untuk 25 minit ataupun 30 minit yang berikutnya. Tips yang ketiga yang saya nak kongsikan kepada anda ialah anda perlu sediakan jadual pembelajaran. So jadual pembelajaran ini sebenarnya fleksibel. Ianya bergantung kepada kesesuaian mengikut waktu anda sendiri. Kalau anda seorang pelajar sekolah, sudah pasti anda telah disediakan jadual pembelajaran mengikut mata pelajaran tertentu. Jadi jadual pembelajaran yang saya maksudkan di sini adalah jadual pembelajaran ketika anda berada di luar waktu kelas, iaitu ketika anda berada di rumah. Jadi bagaimana anda nak membahagikan masa anda sewaktu berada di rumah, khususnya bagaimana anda nak membahagikan masa belajar, bahagikan masa anda bermain gadget dan sebagainya. Jadi macam saya sendiri, saya dah ada planning apa yang saya nak buat untuk hari esok. So saya akan listkan aktiviti-aktiviti yang saya hendak lakukan pada esok hari, supaya masa saya tidak terbuang begitu sahaja, sebab saya dah tahu aktiviti apa yang saya hendak lakukan pada esok hari. Sebagai contoh, esok adalah hari Sabtu. So malam Jumaat tu saya dah siap-siap tulis apa aktiviti yang saya nak lakukan pada esok hari, iaitu hari Sabtu. Contoh, pada waktu pagi saya dah tulis saya nak study sejarah.
So lepas dari sejarah saya nak study science. So lepas habis study science saya nak tengok Korean drama. So saya dah ada siap-siap aktiviti apa yang saya nak buat, dan saya nak pastikan supaya masa yang saya ada tu tak terbuang begitu sahaja. So at least I have my own training lah kan. Dan yang terakhir ialah dengan menggunakan kaedah pembelajaran yang betul, iaitu menggunakan teknik SQ3R. Teknik SQ3R ialah satu kaedah yang melibatkan pembacaan aktif yang membantu anda untuk memahami dan juga menguasai sesuatu bahan bacaan. Kaedah ini memelatih anda untuk preview sesuatu bahan agar lebih bersedia. SQ3R ialah merupakan singkatan kepada survey, question, read, recite and review. Untuk survey, anda melakukan imbasan yang singkat ke atas semua carta, gambar, kata-kata kunci dan bahagian-bahagian yang terdapat di dalam sesuatu topik subjek yang berkenaan. Berikan perhatian kepada learning outcome yang sering dinyatakan dalam setiap topik ataupun subjek pembelajaran. Kerana itulah yang anda perlu tahu dan kuasai. Untuk question, jadikan semua benda yang anda dapat dari survey itu sebagai soalan seperti kenapa ini, kenapa itu, bagaimana, kenapa dan sebagainya. Seterusnya ialah read. Anda baca topik tersebut dengan perasaan untuk mencuba menjawab soalan yang anda adakan sebelum ini. Pastikan anda mendapat jawapan kepada soalan-soalan itu tadi dalam langkah ini. Untuk recite pula, anda ulangi jawapan-jawapan yang anda dapat secara lisan dan mana-mana maklumat yang penting yang anda dapat dalam topik berkenaan. Dan yang terakhir, untuk review, anda perlu review ataupun mengulang semula apa yang anda telah belajar supaya anda lebih mudah ingat apa yang anda baca dan anda telah pelajari. Dan tips-tips ini anda perlu amalkan ataupun anda perlu praktikan untuk subjek-subjek yang lain juga. Jadi itu sahaja 4 tips yang saya hendak kongsikan kepada anda semua hari ini. Semoga ianya bermanfaat dan juga dapat membantu anda mengulang kaji dan juga belajar secara berkesan. Jadi setakat ini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.